Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Fitri bin Muhammad Zuhdi, pelajar semester akhir di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin yang baru saja menamatkan latihan industri pada 17 Mac bulan lepas. Okey, yang dihormati Puan Nur Hashilah binti Minhat selaku penilai pada laporan dan slide pembentangan latihan industri yang saya jalani ni. Jadi video ni saya buat adalah untuk sebagai syarat ni ya, Puan menilai laporan dan slide pembentangan saya ni. Jadi dalam video ni saya akan terangkan sedikit latar belakang senarai tugas yang saya buat sepanjang latihan industri ni. Untuk pengetahuan Puan, saya baru saja menamatkan latihan industri ini di Lembaga Zakat Negeri Kedah atau ZNK senang disebut. ZNK ini merupakan satu institusi yang menguruskan operasi kutipan dan agihan zakat di negeri Kedah. Di mana ZNK ini bukan badan kerajaan, bukan hak milik Kementerian Malaysia, tapi hak milik mutlak Kerajaan Negeri Kedah, yang di mana dalam carta organisasinya dikedudukan paling atas sekali adalah Tuanku Sultan Kedah, yang di bawahnya ialah Ahli Lembaga Zakat Negeri Kedah yang dipengerusikan oleh Datuk Paduka Amar selaku SUK Kerajaan Negeri Kedah, dan di bawahnya pula ialah CEO Lembaga Zakat Negeri Kedah sendiri, iaitu Tuan Syekh Haji Zakaria Osman, dan dia ada 3 orang timbalan yang menguruskan operasi kutipan dan agihan zakat di Kedah ni. Okey, di hari pertama saya menjejak kaki di Lembaga Zakat Negeri Kedah ni, saya ditempatkan di BPA, iaitu Bahagian Pembangunan Asnaf. Ia di bawah cabang daripada Jabatan Agihan Lembaga Zakat Negeri Kedah, di mana BPA ni diketuai oleh Encik Hambali, dan berpecah pula pada 2 unit di dalam BPA ni. Ada Bahagian Pembangunan Ekonomi Asnaf dan unit latihan dan tugas-tugas khas. Unit Pembangunan Ekonomi Asnaf ni diketuai oleh Encik Jamali, dan unit latihan tugas-tugas khas ni diketuai oleh Encik Omar selaku penyelia saya di Lembaga Zakat Negeri Kedah ni bagi latihan industri ni. Okey, sebelum saya ceritakan tugas-tugas yang saya lakukan di BPA di Bahagian Pembangunan Asnaf, saya nak senaraikan dulu aktiviti LZNK di bahagian kutipan, agihan dan sebagainya. Di mana di bahagian operasi kutipan zakat terdapat aktiviti kempen kesedaran zakat dan kaunter bergerak dan sebagainya. Dan di bahagian agihan pula ada bantuan skim jaya diri, bantuan kit makanan, pusat kemahiran jahitan, pusat hemodialisis, pusat bekalan makanan. Dan di bahagian pendidikan ada Mahad Dini, Tahfiz Tuanku Sultan Abdul Halim yang Lembaga Zakat tubuhkan. Baik, antara tugas-tugas yang saya sempat bekerjasama dengan pasukan BPA Bahagian Pembangunan Asnaf ialah seperti skim bantuan jaya diri, bantuan kit makanan, pusat kemahiran jahitan, bantuan musibah alam dan banyak lagi. Namun tak semua aktiviti-aktiviti itu sempat saya jalankan, sempat saya beri kerjasama, sebab tempoh latihan ni cumalah 3 bulan je lebih kurang, sebabkan ni kan PKP musim Covid ni. Jadi banyak yang saya tak sempat nak lakukan. Jadi antara yang sempat saya beri kerjasama ialah seperti skim bantuan jaya diri, bantuan kit makanan. Yang tu sempat lah. Yang tak sempat mungkin
banyak juga, iaitu seperti program Santuni Asnaf yang sepatutnya saya terlibat pada bulan 4 ni, tapi PKP diarahkan masa 17 Mac, jadi tak sempatlah saya nak jalankan. Jadi yang sempat saya bagi kerjasama di BPA ni ialah skim bantuan jadili, di mana skim ni ialah satu usaha lembaga zakat untuk merubah nasib golongan asnaf daripada penerima zakat kepada pembayar zakat dengan bantuan perniagaan. Diberi bantuan perniagaan kepada mereka yang berpotensi untuk berniaga lah. Fokus golongan asnaf yang dalam skim bantuan jadili ni ialah golongan fakir dan miskin. Bukan semua golongan asnaf, ada semua 8 golongan asnaf kan. Fakir, miskin, ibnu sabil, hamba, orang yang berhutang, mu'alaf, amir, dan fisabilillah. Jadi yang diberi fokus ini adalah dua orang yang fakir dan miskin yang berpotensi untuk menjalankan perniagaan. Jadi lembaga zakat akan beri bantuan perniagaan untuk mereka merubah nasib keluarga mereka. Berkenaan skim bantuan jaya diri ini, skim bantuan ni prosedurnya yang mula-mula sekali ialah penyediaan borang permohonan dulu. Borang permohonan ni kami di LZNK hakkan kepada penerima bantuan bulanan daripada PZD, daripada pejabat zakat daerah sahaja. Sebab kami nak ubah nasib penerima bantuan bulanan ni jadi pembayar zakat. Kami tak mau mereka terus menerus menerima bantuan bulanan tu tanpa menaikkan taraf hidup mereka, hanya menerima bantuan sahaja. Jadi dengan bantuan perniagaan ni mungkin mereka akan dapat ubah sedikit hidup mereka dari masa ke semasa. Bila kami dapat borang tu balik, borang yang lengkap, jadi kami akan jalankan siasatan dulu sebelum diluluskan oleh ketua bahagian BPA. Dan bila dah diluluskan pula, kami akan memohon LO, local order, daripada pihak perolehan lembaga zakat negeri Kedah, dan mereka akan kautim dengan pembekal daripada mana-mana untuk hantar kepada penerima tu lah yang layak tu. Tugas seterusnya kami adalah menghubungi pihak pembekal dan juga pihak penerima supaya dapat memastikan ketepatan spesifikasi barang tu, barang perniagaan tu. Jadi bila penghantaran dibuat, aktiviti yang seterusnya kami dapat lakukan ialah seperti majlis taklimat perniagaan, mewujudkan kumpulan usahawan asnaf, dan buat lawatan ke atas penerima tu supaya kami dapat merubah mereka ke arah yang lebih baik lebih berjaya, insyaAllah. Okey, selain daripada skim bantuan jadi, tugasan lain yang saya dapat beri kerjasama ialah bantuan kit makanan dan kit jenazah. Mana pengurusan bantuan kit makanan dan kit jenazah ni mudah saja. Dia fokusnya dia macam bantuan jadili juga, fokus kepada fakir, miskin, dan ditambah satu lagi pula ialah ibnu sabil, iaitu orang yang putus bekalan makanan, asnafnya. Jadi tugas BPA hanya menguruskan stok kit makanan dan kit jenazah sahaja, di mana kami yang akan melakukan order daripada pembekal dan memantau keadaan kit, bilangan kit di stok kompleks BPA, iaitu di Syahad Perdana. Jadi pengagihan kit makanan ni dilakukan oleh pejabat zakat daerah PZD dan juga masjid-masjid yang ada amil-amilnya yang akan memohon kepada kami dengan penghantaran memo. Bila penghantaran memo tu diluluskan, kami akan terus buat penghantaran supaya mereka dapat menjalankan penyerahan agihan tu. Jadi mungkin itu saja dulu tugasan-tugasan yang dapat saya kongsikan.
Sebenarnya banyak lagi tugasan-tugasan lain yang saya lakukan. Ada juga yang tak sempat saya lakukan, seperti program Santuni Asnaf yang sepatutnya saya terlibat pada bulan 4 ni. Tapi latihan industri telah pun tamat pada 17 Mac. Jadi program tu pun dibatalkan sebabkan PKP. Namun bila PKP ni jadi LI pun dah tamat, saya tetap dibagi peluang juga oleh penyelia saya, bos saya, untuk datang bekerja secara sukarelawan dalam misi menangani COVID ni, membantu asnaf yang terputus bekalan makanan. Jadi mungkin itu sajalah tugasan-tugasan yang dapat saya kongsikan. Dan juga saya nak kongsikan juga mengenai cabaran-cabaran yang saya lalui di Lembaga Zakat Negeri Kedah ni. Contohnya berlaku konflik antara staf-staf. Biasalah dalam nak beri komitmen yang terbaik dalam kualiti kerja ni, juga ada kesilapan yang terjadi, seperti dalam bantuan jadiri, di mana pembekal salah memberi spesifik barang yang tepat kepada penerima, di mana penerima contohnya memohon mesin cendol, tapi yang pembekal beri ialah mesin buat dodol. Jadi itu akan menjadi konflik antara staf-staf kami. Itu di bahagian bantuan jadiri. Di bahagian pengurusan bantuan kit juga ada masalah juga, seperti kerosakan barang bantuan kit. Jadi kami akan buat pemantauan berkala jugalah untuk ke stor komplek mengenal asnaf untuk pantau dalam keadaan beras. Dengan selalunya beras sering dimasuki bubuk. Jadi kami akan buat pemantauan dan bungkus dengan kemas supaya dapat diagihkan dengan selamat bantuan kit itu kepada asnaf-asnaf. Banyak pengalaman yang saya dapat di Lembaga Zakat Kedah ni yang tak dapat saya lupakan, iaitu pada hari ketiga saya masuk. Contohnya saya terlibat dalam mengurus setiap majlis ikhtiar TH bersama Lembaga Zakat Negeri Kedah. Majlis ni dalam program bantuan jaya diri. Jadi saya terlibat lah. Jadi banyak lagi majlis-majlis lain yang saya jadi urus setia. Contohnya majlis penyerahan pakaian seragam sekolah, urus setia majlis sambutan tahun baru Cina sama asnaf mualaf. Ada juga majlis protokol yang bersama Tuanku Sultan Kedah, dan juga saya pernah menghadiri jemputan ke slot bicara zakat di UUM, dan juga pernah juga menghadiri mesyuarat bersama pihak-pihak luar bagi satu program pihak luar lah. Jadi pengalaman yang saya dapat bersama Lembaga Zakat Negeri Kedah ni banyak membuka minda saya, di mana dapat bergaul dengan orang yang hebat-hebat, yang cerdik pandai, banyak memberi inspirasi kepada saya golongan-golongan ni. Jadi saya nak simpulkan di sini, latihan industri ni memang betul-betul dapat meningkatkan keyakinan diri. Jadi dengan itu saya akan lebih bersedia untuk melangkah ke alam pekerjaan. Jadi tak sia-sialah ilmu yang saya dapat melalui kuliah-kuliah di Politeknik, di mana saya dapat praktikkan di latihan praktikal ni. Oleh itu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tak langsung dalam membantu saya jalani latihan industri ni. Oleh itu sekian, terima kasih.